Pusat Al-Islah yang dulunya dikenali Rumah Al-Islah telah ditubuhkan dengan resminya di bawah Jabatan Penjara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pada 1 November 1987 bagi merealisasikan hasrat kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menyediakan rawatan dan pemulihan wajib kepada penagih dadah dan bahan-bahan yang menghayalkan. Kini Pusat Al-Islah telah diletakkan di bawah kawalan Biro Kawalan Narkotik. Pelbagai kaedah rawatan yang diberikan bagi bertujuan memulihkan mereka yang menghadapi masalah yang berkaitan dengan bahan-bahan tertentu, termasuk pengisian jiwa dan agama seperti amalan harian di dalam mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahan lagi di waktu Ramadan ini, di mana para residen juga tidak melepaskan peluang untuk merebut ganjaran pahala yang berlipat ganda. Suasana Ramadan di sini memang jauh berbeza seperti keadaan luar. Namun para residen di sini mampu mengisi masa mereka dengan kegiatan-kegiatan. Walaupun dalam keadaan berpuasa, para residen di sini mengadakan kegiatan sukan dan riadah seperti bermain bola sepak, berlari dan mengangkat berat. Dari kegiatan yang dilaksanakan nampak disiplin diri yang diberikan berjaya diserapkan ke dalam diri residen dengan perpaduan dan kesefahaman yang tinggi di kalangan mereka. Jauh dari keluarga tersayang, rasa rindu terubat dengan melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Para residen di sini mampu menyesuaikan dan membagi masa mereka dengan sesuatu yang berfaedah. Bangunan ini boleh menampung seramai 200 residen lelaki dan 100 residen perempuan. Di antara blok-blok yang terdapat di bangunan ini ialah seperti bangunan pentadbiran, blok pameran dan jualan, blok pusat kawalan keselamatan, blok residen lelaki dan perempuan, blok konseling, akademik, rumah perantaraan, bengkel-bengkel dan surau. Malah terdapat juga bilik perpustakaan, di mana para residen di sini juga tidak melepaskan peluang untuk membaca buku-buku yang disediakan. Malah ada juga yang mengambil manfaat dengan kemudahan komputer yang disediakan. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat membiasakan diri dengan kegiatan sukan dengan mengamalkan gaya hidup sehat dan menjadi seorang yang berpengetahuan. Kita ikuti pendekatan kita bersama Ketua Guru Agama Pusat Al-Islah. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita ketahui bahawa residen-residen di Pusat Al-Islah ini menjalani aktiviti keagamaan sepanjang masa. Lebih-lebih lagi dalam Ramadan ini aktiviti itu bertambah, terutama dalam segi pembacaan Al-Quran, iaitu bertadarus yang mana diadakan setiap malam dan selepas solat fardu zuhur, iaitu kira-kira dalam setengah hari 1 hingga ke 2 petang. Manakala bertadarus sebelah malam, iaitu selepas mengadakan solat fardu isya dan solat sunat tarawih dan witir berjemaah, diadakan bertadarus berturut-turut selama sehingga khatam. Jadinya apa yang dapat dipastikan, aktiviti sedemikian itu bukan sahaja dibuat di dalam sepanjang bulan Ramadan, malah di luar Ramadan pun aktiviti bertadarus ini diteruskan hingga mereka khatam, dan khatam sepanjang mereka menjalani rawatan di sini. Di pusat ini mereka akan bersahur tidak sama dengan yang di luar. Mereka awal sedikit, itu lebih kurang dalam 1:30 pagi. Dan selepas itu ada di kalangan residen ini yang secara sukarela mengadakan qiyamul lail. Sehingga siapa yang mahu untuk membuat qiyamul lail, mereka akan membuat. Namun bagi kuliah subuh ada juga diadakan di sini, tapi kuliah subuh itu hanya tertumpu kepada 15 ke 20 minit sahaja, iaitu untuk mendedahkan residen itu sendiri menyampaikan kuliah subuh. Kerana mereka di sini telah dilatih untuk bercakap
dan menyampaikan apa sahaja maklumat untuk sesama mereka, kerana dengan terapi kekeluargaan di sanalah didedahkan juga untuk menyampaikan kuliah subuh. Memang dari segi program keagamaan, penilaian memang penting di sini. Bukan saja setakat mereka untuk bebas, untuk kenaikan residen-residen tersebut untuk dinaikkan fasa seterusnya, agama adalah ditekankan menjadi sebagai satu program wajib bagi mereka. Sebab kalau mereka di sini, mereka akan berlumba-lumba untuk meningkatkan diri dari segi keagamaan, terutama dari segi pandai membaca Al-Quran. Komitmen yang mereka nampakkan memang terserlah melalui keterlibatan dalam aktiviti keagamaan. Seperti baru-baru ini majlis khatam Al-Quran bagi residen telah diadakan. Di sanalah menampakkan mereka tu penghasilan pembelajaran mereka melalui program keagamaan. Pembelajaran ini bukan saja setakat menjadi imam dan bilal, mereka ditekankan amali, itu menghafal doa-doa, doa seperti doa selamat, doa lepas solat, doa tahlil dan sebagainya. Kerana bila diberitahu akan kepentingan doa-doa tersebut, itu jelas nampak di wajah mereka bahawa kepentingan itu amat penting ketika mereka bertemu dengan keluarga, ketika lawatan keluarga, yang mana apabila berlakunya lawatan keluarga, mereka akan dibagi peluang untuk membacakan doa selamat untuk keluarga mereka. Dan ada di kalangan keluarga-keluarga residen tersebut yang terharu dan secara langsung melelehkan air mata kerana melihat perubahan yang berlaku ke atas anak-anak mereka. Sementara menanti waktu berbuka puasa, di mana terdapat juga para residen yang telah menghatamkan bacaan Al-Quran mereka dengan mengadakan tadarus. Aktiviti ini adalah yang sentiasa dilakukan oleh para residen sebagai kegiatan harian. Malah terdapat juga para residen di sini yang telah khatam pembacaan mereka lebih dari 3 kali. Memang amat mengejutkan kita, di mana para residen di sini mampu membaca setiap bacaan dengan baik. Inilah kejayaan yang ketara hasil usaha dari Pusat Al-Islah. Di dalam juadah hidangan sungkai, di mana juadah-juadah yang diberikan adalah mengikut menu harian yang menyediakan hidangan makanan yang berkhasiat, dan ianya disediakan dan dihidangkan dengan teratur, dan mereka yang bertugas di sini adalah mengikut jadual yang diberikan. Di pusat ini terdapat pelbagai latihan yang diberikan, antaranya seperti latihan pertukangan, latihan servis dan membaik pulih alat penghawa dingin, dan pelbagai lagi latihan agar para residen dibiasakan dengan asas-asas dalam kerja-kerja tertentu, dan ini termasuk di dalam penyediaan masakan dan hidangan. Hidangan juadah sungkai yang disediakan memang yang terbaik. Sedih rindu pada keluarga, terutama di dalam mengenang masa bersama di dalam bulan Ramadan, memang amat dirasakan. Tapi untuk kebaikan dan membetulkan kesilapan dan menuju ke arah masa depan yang baik, para residen di sini berjuang segalanya ke arah rawatan diri yang baik. Dengan konsep kekeluargaan yang diberikan kepada para residen telah dapat mengubat rasa rindu mereka kepada keluarga ketika bersungkai, memandangkan para residen di sini terdiri dari pelbagai peringkat umur. Sesudah berbuka, para residen melaksanakan kewajipan mereka dengan menunaikan solat berjemaah dan diteruskan dengan sembahyang sunat tarawih dan bertadarus. Inilah kegiatan yang sentiasa dilakukan, malah ianya sebagai amalan seharian mereka.
Malah apa yang membanggakan di mana di dalam sembahyang sunat tarawih, para residenlah yang menjadi imam dan mengikut jadual. Malah ada yang menawarkan sendiri untuk menjadi imam. Dengan paparan yang kita sediakan, di mana kita sebagai masyarakat luar perlu memberikan mereka peluang untuk membaiki kesalahan yang telah dilakukan dan perlunya kita memberi sokongan kepada mereka. Apa yang penting mereka keluar sebagai seorang yang bersih yang telah diisi dengan jiwa dan rohani yang penuh dengan isi agama yang tinggi dan disiplin yang jauh berbeza. Janganlah kita mengungkit kisah lama dan janganlah kita mengasingkan mereka. Yang penting mereka mampu menjadi imam kepada keluarga, mampu mengajar anak-anak dalam bacaan Al-Quran di rumah dan mampu melaksanakan kewajipan dengan lebih baik.